Zaid bin Harisah. Dia jumpa Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid pergi dekat Nabi SAW untuk bawa sahaja kes tu, supaya diringankanlah, sebab dia mencuri dan perlu untuk dipotong tangannya. Dan Nabi SAW terkejut bila kes itu dibawa kepada baginda, dan dia terkejut bahawa Zaid bin Harithah ni adalah anak angkat Nabi, orang yang cukup gelap. Nabi sayang kat dia. Dan juga Usamah bin Zaid ni adalah anak kepada Zaid bin Harithah, dan Nabi sayang dia. Saya nak beritahu betapa sayangnya ni. Ini walaupun sayang, Sayyidina Umar ketika dia memerintah, dia ada membahagikan harta kepada anak dia, kepada rakyat. Semua di kalangan rakyat dia itu diberikan sama rata. Baik. Okey. Bila ada Usamah itu, dan ada anak dia Abdullah bin Umar, dan ada Usamah bin Zaid, dia bagi Usamah dulu sebelum anak dia Abdullah. Dan dia bukanlah petikai, tapi dia tanya, kenapa bagi dia dulu bukan dia? Dia kata, dia ni lebih disayangi oleh Rasulullah berbanding engkau, sebab tu aku bagi dia. Sehingga kan masyarakat sahabat ketika itu tahu bahawa Usamah ni disayangi oleh Nabi SAW, kerana dia adalah anak angkat kesayangan Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Dan ketika di bawah dia dibawa kepada Nabi kes tersebut, untuk bukanlah untuk penghakiman, just untuk advisory lah. Nabi sekian perempuan ni daripada family kaya dan semua. Maksudnya dia ada double standard lah. Dapat, kalau katakan dia orang biasa boleh sambat, tak boleh sambat. Nabi naik mimbar, Nabi kata, halaka man kana qablakum idza sariqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza sariqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Hancur masyarakat sebelum daripada kamu. Sebab itu sebahagian di kalangan penulis katakan ini hudud Yahudi. Hudud double standard ni hudud Yahudi. Sebab Nabi kata hancur orang yang sebelum daripada kamu. Sebelum daripada dia adalah Kristian dan Yahudi. Apabila yang mencuri itu orang-orang bangsawan, orang-orang yang mulia, mereka itu ditinggalkan, tak diambil tindakan. Wa idza sadaqa fihim adh-dha'if, kalau yang mencuri itu orang dhaif, orang marhain, orang yang biasa, aqamu alaihi al-had, maka mereka akan ambil tindakan dan laksanakan hudud ke atas dia. Dan Nabi sambung, lau saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah binti Muhammad, anak perempuan Nabi yang Nabi sangat sayang, aku sendiri, kata Nabi, akan potong tangan dia. Dia betul lah quotation hadis saya tu, walaupun tak lengkap. Dia ada latar belakang dia. Rasa. Jadi memang Nabi sebut. Bayangkan kalau anda kata, oh kami ini adalah pejuang Melayu Islam. Ini perjuangan Melayu Islam, iaitu tidak ada siapa. Kalau ketika mana saya hari bodoh, saya buat kesalahan, dan sehingga kan saya terhukum, saya kena terima. Dan kita terima. Dan sekiranya adalah kawan-kawan saya yang beralam parti pejuang, yang ini juga adalah satu cabaran, adakah kita nak sebut? Sebab itu ada dua pilihan kepada sahabat-sahabat pemuda. Sekiranya anda tahu benda itu salah, tolong jangan pertahankan. Dua pilihan, sama ada anda lawan, which is akan bayarannya adalah anda akan dibuang parti, dibuang jawatan, atau sekurang-kurangnya senyap. Dan senyap ini adalah tanda keimanan anda. Sebab Nabi sebelum hadis yang pertama saya sebutkan tadi, dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Tapi katanya perjuangan, fighter kan, kenalah bercakap. Tak boleh kata saya kira perkara ini adalah jelas. Sebab tu saya sebut di hadapan Tun ke, di hadapan siapa sekalipun, sekiranya tuduhan-tuduhan anda terhadap Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, buat laporan polis sesegera mungkin. Dia dah lawan berapa Perdana Menteri, dia dah lawan Pak Lah, dia dah lawan Najib, dia dah lawan Mahyudin, dia dah lawan Pak Lah, dia dah Najib, Mahyudin, Maiz Sabri. Awak tinggalkan seorang yang Perdana Menteri tepi selamanya. Jadi saya tak, sebab dia tak ada local standard di situ. Itu tepat jawapannya. Dia tak ada, sebab lima ni dia ada kuasa yang penuh untuk catur apa sekalipun. Namun tiada kes. Dan sekiranya besok tiba-tiba ada yang pergi ke SPRM ke PDRM dan buat laporan dan memang ada kes, kita wajib hormati untuk dibawa Tun Dr. Mahathir. Tapi sampai hari ni awak tak boleh buat. Hanya tuduhan jutaan, tuduhan terhadap Tun ini trilion. Bahkan ada manusia yang saya jumpa, dia kata ni duit Mahathir ni kalau kata diletakkan atas jalan raya penuh satu Malaysia, boleh sampai tahap macam tu. Kalau macam tu, lagilah mudah awak nak tangkap. Kat mana-mana saja ambil tindakan. Dan sekiranya benar dan memang terkena tu, saya kena ni kena tarik sokongan saya kepada dia, dan saya juga perlu untuk kutuk apa yang dia buat kalau itu adalah benar. Sebab itulah ketika mana saya kira benda yang perlu untuk dipuji jugalah dia mengambil keputusan atau mengambil satu pendirian bahawa ruang-ruang kehakiman yang dibenarkan, walaupun kita nampak seakan-akan ianya dimanipulasikan, tapi suka ataupun tidak, itulah hak.
Hari yang mana dia kena, kita rasa macam tak patut bagi dia. Kalau hari yang mana kita kena, kita pun akan gunakan. Jadi ia perlu diberikan hak sama rata kepada semua yang terdakwa di situ. Sebenarnya kan, kenapa wujudnya fahaman ya? Fahaman di kalangan rakyat mengatakan bahawa sistem keadilan kononnya boleh disalahgunakan dan sebagainya. Jika saya boleh tambah sedikit. Silakan Haji. Bukan kenapa tau. Kerana kekurangan penjelasan dan fahaman diberikan kepada rakyat. Kurang literasi. Kurang literasi, kurang pengalaman dan kurang daya pihak-pihak berkenaan untuk melakukan perkara yang betul. Maksudnya dalam bidang perundangan tidak ada berani nak jelaskan, tidak ada berani nak memberi pendidikan apakah dia tu konsep sivilnya, konsep jenayahnya, konsep perlembagaannya. Bagaimanakah kita nak salahkan kepada rakyat kalau mereka jerumus kepada perkara itu? Contoh, kita ambil kes-kes yang banyak dilaporkan, curi petai masuk penjara, curi Milo masuk penjara. Lepas itu ramai tanyakan, macam mana Najib ni dah didapati bersalah pun tak masuk-masuk lagi. Contoh saya ambil Najib ni, jangan salah faham, bukan nak kata dia kena masuk. Tapi pokoknya sebab orang tak faham bahawa bila curi petai dibawa ke mahkamah, dia mengaku bersalah. Bila dia mengaku bersalah, Selesai lah. tak ada bicara, tak ada saksi datang ke mahkamah. Mahkamah pun jatuhkan hukum. Dan bila kita mengaku salah, kita tak boleh merayu. Sebab kita yang mengaku salah. Sebab itu tiada rayuan. Itu rakyat tidak diberi faham. Dan bila rakyat tak diberi faham, maka dengan mudahlah yang pihak pentaksub ni akan mengambil pilihan untuk mengatakan undang-undang 2 darjat. Sama ada yang belah sini yang menyokong Najib akan mengatakan undang-undang 2 darjat kerana dia dizalimi kononnya. Yang belah sana akan mengatakan undang-undang 2 darjat kerana Najib dapat melengah-lengahkan. Tapi cuba semak balik sejarah litigasi di Malaysia. Anwar Ibrahim masa bicara, jumlah penangguhan dia lebih banyak daripada Najib Razak. Itu saya besarkan rekod. Saya pernah kendalikan satu perbicaraan. Kes biasa, tak melibatkan orang ternama, orang politik. CBT, yakni makna kata white collar crime seperti mana yang dituduh Najib. Kes tahun 1995 dijatuhkan hukuman tahun 2013. Saya yang kendalikan daripada awal sampai 95. 18 tahun pengawasannya lebih. Maksudnya bukan melengah-lengahkan, sebab literasi, fahaman tentang konsep keadilan ini tidak difahami oleh rakyat. Saya bukan memberi justifikasi berkaitan kenapa perlu lambat, tidak. Tapi ada perkara-perkara yang berbangkit yang boleh menyebabkan prosiding itu berlarutan. Itu kes jenayah. Pernah saya buat satu kes sivil, Saman Bank, anak buah saya Saman Bank, tahun 2009, selesai tahun 2012. Kurang sikit lah. 21 tahun. Apa nama ni, 13 tahun kan. Jadi 18 tahun. Tapi ini kena difahami. Semata-mata sebab Najib membuat rayuan, itu hak dia. Seperti mana Ustaz cakap tadi, kalau kita kena, baru kita akan, apakah ni, saya terima je keputusan mahkamah. Mahkamah buat salah ni, mahkamah buat salah tu, saya dah hak nak merayu. Dan kita kena tahu sistem rayuan ni bukannya wujud di Malaysia sahaja. Dari Amerika Syarikat sampai Papua New Guinea, Jepun sampai Chile, satu dunia ada rayuan. Arab Saudi pun ada rayuan. Kenapa ada rayuan? Sebab manusia terima hakikat mahkamah adalah manusia. Manusia mungkin buat kesalahan. Dan di dunia ni, setakat mana yang boleh kita capai keadilan melalui proses yang ada. Ya, keadilan hakiki satu zarah pun di akhirat. Itu ketentuan kita sendiri akan diadili. Bukan sahaja Najib Razak, bukan sahaja apa nama ni, pihak-pihak lain yang sama, kita akan diadili. Kekurangan literasi ni yang menyebabkan, memang saya setuju dengan Ustaz, menyebabkan orang salah faham. Dan oleh itu, itulah tujuan kita buat program seperti ini, supaya orang boleh faham apakah yang akan berlaku esok dan apakah yang boleh di-expect yang mungkin berlaku, tak berlaku, supaya rakyat tidak lompat terkejut. Oh, lagi ya undang-undang 2 darjat. Itu Termasuk juga kalau saya boleh ni beritahu ataupun kongsi, mungkin Haji boleh perbetulkan. Besok akan berlaku formula kali ke 9 hari ke 10 hari. Okey. 9 9 hari ditetapkan, dia boleh tambah. Itulah berubah ikut pada mahkamah lah, kalau dia berikan, ataupun mungkin boleh dia shorten dia. Kalau hujah habis awal, memang Dia akan lagi awal. okey. Tu satu benda, dan ia bukan bermaksud pada hari ke-9 akan keluar keputusan. Betul. Ini juga salah satu daripada yang dipertanyakan ramai. Secara boleh ataupun tidak dikeluarkan pada hari ke-9, boleh.
Itu tidak mengikat apa-apa kepada hakim. Dia boleh lakukan penghakiman, tapi kalau ikut amalan dan waktu time constraint itu hampir mustahil.